Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha pada petang ini? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu. Soleha berkongsi di wall Soleha Mat Taha hari yang ke-365. Alhamdulillah, dah lebih setahun dah Soleha sharing ilmu di wall FB Soleha Mat Taha ni secara konsisten non-stop. Alhamdulillah, Allah izinkan. Okey, didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa ceria, bahagia dan tenang di samping keluarga yang tersayang, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Kak Yusrina Yusof. Alhamdulillah. Okey, tajuk hari ni adalah punca rezeki kita tersekat. Apa yang menyebabkan rezeki kita susah nak masuk? Jom kita cek satu persatu dan kita refresh kembali dan remind diri kita supaya perbetulkan apa yang kita tersilap, yang kita terbuat secara tak sengaja. InsyaAllah masih sempat untuk kita perbetulkan. Okey, sebelum tu jom mari sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati dan merahmati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, tajuk hari ni punca rezeki manusia tersekat. Adalah banyak puncanya kenapa rezeki manusia ni susah nak masuk. Okey, Soleha akan share beberapa sebab dan punca kenapa rezeki kita susah nak masuk. Okey, yang pertama, punca rezeki manusia susah nak masuk dan tersekat kerana antara suami isteri selalu bergaduh, hari-hari bergaduh. Pantang berjumpa, pasti nak bertikam lidah, pasti nak bertekak. So, inilah punca besar kenapa rezeki keluarga kita susah nak masuk. Kita bekerja siang hingga malam tetapi rezeki kita bocor, rezeki kita tersekat. Kita tak nampak duit tu ke mana. Kita dapat gaji tetapi duit tu tutup habis macam tu je. So, itu adalah tanda rezeki kita tersekat, rezeki kita bocor, masuk dia bolos begitu sahaja. So, kita kenalah perbaiki hubungan antara suami dan isteri. Suami isteri selalulah bertolak ansur, selalulah menghormati antara satu sama lain. Isteri hormatkan suami, jangan jadi isteri derhaka, jangan jadi isteri yang nusyus. Isteri kena dengar cakap suami selagi tak menyalahi hukum syariah, dan suami kenalah jadi ketua keluarga dan pemimpin keluarga yang boleh mendidik seluruh ahli keluarganya. Sebab tugas seorang lelaki memanglah Amirul Mukminin, ketua kepada keluarga. So, antara suami isteri kita kena bertoleransi. Jangan bertekak, lagi-lagi nak bertekak di hadapan anak-anak. Emosi anak-anak akan terganggu. So, ibu bapa, suami isteri hendaklah perbaiki hubungan antara satu sama lain. Jangan menyebabkan anak kita rasa stres, rasa emosinya cedera disebabkan antara ibu bapanya seringkali bergaduh. Hari-hari mereka lihat di hadapan mata mereka mak ayah asyik bergaduh je. So, jiran pun dengar suami isteri bergaduh. So, kita kena perbaiki hubungan antara suami isteri supaya tak menyebabkan rezeki kita tersekat, akan menyebabkan rezeki kita bocor. So, kalau Allah nak bagi kita rezeki tu, kita kena perbaiki antara kasih sayang suami isteri dalam keluarga kita. Tunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Jangan kita tunjukkan panas baran kita. Jangan kita angkat tangan pada anak-anak. Jangan kita angkat tangan pada isteri. Jangan. Tetapi memimpinlah dan mendidiklah dengan penuh kasih sayang dengan acuan Islam yang sebenarnya, insya-Allah.
So perbaiki. Jangan jadi kita ni suka bergaduh hari-hari. Itulah punca rezeki tersekat. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, punca rezeki tersekat adalah kerana kita menganggap anak tu sebagai bebanan. Ramai ibu bapa yang stres sekarang ni, di mana nak meneruskan kehidupan, tiba-tiba dibuang kerja, tiba-tiba sales drop, tiba-tiba tak boleh bagi komitmen kepada kerja, hidup penuh tekanan, hidup penuh dengan stres, lalu dilepaskan kemarahan, dilepaskan kegeraman kepada anak-anak, lalu menganggap anak tu bebanan dia, tak sayang dah dekat anak. So kalau kita, Allah bagi kita anak tu, itu adalah amanah kita, itu adalah anugerah kita. Cuba bayangkan ada ibu bapa yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak dikurniakan anak, teringin sangat anak. Tapi kita, Allah bagi kita anak, kenapa kita nak jadikan anak kita tu bebanan? Kenapa kita nak jadikan anak tu sebagai kita rasakan menyusahkan kita? Sebenarnya anak tu berkongsi rezeki dengan kita sebenarnya. Rezeki kita masuk asbab anak, rezeki kita masuk asbab isteri. Hendaklah kita faham bahawa rezeki yang kita dapat pada hari ni boleh jadi asbab keberkatan doa ibu bapa kita di kampung. Boleh jadi asbab rezeki daripada anak. Sebab tu Allah sendiri memberikan jalan-jalan rezeki kepada kita hamba-Nya. Ada banyak jalan rezeki tu diberikan melalui anak, melalui isteri, melalui perasaan bersyukur, melalui kita berkongsi rezeki dengan anak-anak yatim dan juga pelajar tahfiz. So rezeki yang kita kongsikan dengan ramai orang tu, jangan kita anggap kita punya rezeki seorang, tetapi dalam rezeki kita sebenarnya ada rezeki orang-orang lain. So kita, bila kita stres, janganlah lepaskan marah kita dekat anak. Tetapi bila kita selalu marah anak, anak tu masih kecil, anak tu belum berakal macam kita orang dewasa. Orang dewasa ni, Allah kurniakan dia boleh berfikir waras berbanding anak-anak kita yang masih kecil, 2 tahun, 3 tahun tu kita nak lepaskan kemarahan kita. Kita angkat tangan, kita hukum dia, kita rotan dia yang bukan kesalahan dia, lalu menyebabkan rezeki tersekat. Rezeki tersekat kerana kita tak dapat handle emosi kita. Kita terlampau stres, kita terlampau rasa bebanan kehidupan, lalu melepaskan segala kegeraman, kemarahan pada anak-anak kita. So jangan anggap anak tu bebanan. Anak tu adalah anugerah. Anak tu adalah kasih sayang kita antara kita dengan suami. Bagaimana nak hidupkan sebuah keluarga yang penuh kasih sayang? Anak-anaklah yang menghiburkan keluarga kita. Cuba bayangkan satu saat tiba-tiba Allah tarik nyawa anak kita, nak kita menangis meratapi, kita dah kehilangan, Allah tak kurniakan kita lagi anak sebab kita sia-siakan hayat, waktu dia hayat hidup dia Allah bagi dia rezeki bersama kita, tetapi kita abaikan. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Jagalah amanah yang penuh kasih sayang ni dengan seikhlas hati kita. Allah bagi anak sebab Allah tahu kita mampu jaga dia. Tetapi kalau kita nak jaga amanah seorang, 2 orang ni pun kita masih bising, suka komplain, tak bersyukur. Sebab tu Allah tarik rezeki kita. Sebab tu Allah susah nak bagi kita rezeki. Rezeki bocor, rezeki tersekat. So perbaiki diri kita, ibu bapa khususnya. Banyakkan bersabar, banyakkan cara bagaimana nak mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang, penuh ketegasan namun berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, punca rezeki manusia tersekat adalah kerana mereka ni suka mengeluh, suka komplain, tak bersyukur. So kalau kita ada dalam hati kita suka pokpek-pokpek, suka merungut, dapat sikit merungut, dapat banyak pun merungut, so apa lagi yang kita nak? Apa lagi tinggal syukur dalam diri kita ni? Kalau kita tak boleh nak menghargai setiap rezeki dan nikmat yang Allah beri. Allah bagi hujan, kita marah. Allah bagi panas, kita marah, kita merungut, kita komplain. Terdetik dekat hati kita, ya Allah, panasnya cuaca, kenapa panas sangat ni? Tetapi ucapkanlah Alhamdulillah. Kesilapan kita, dan kadang-kadang kesilapan Solehah sendiri, kesilapan anda semua, sama-sama kita perbetulkan. Contoh cuaca panas, contoh hujan, jangan kita merungut, tetapi ucapkan Alhamdulillah. Bacalah doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan bermanfaat buat kami semua.
Tetapi kita silapnya manusia ni lebih suka kepada merungut, lebih suka kepada mulut tu bising, tidak mensyukuri nikmat Allah. Dalam kita tak sedar sebenarnya itulah punca rezeki kita tersekat. Kita anggap biasa, tetapi sebenarnya apa yang terucap di hati kita, di mulut kita sebenarnya, bila kita merungut, hujan panas pun merungut, hujan pun merungut, banjir pun merungut, dapat sikit rezeki sel hari ni pun merungut. So apa lagi yang ada dalam hati kita ni, iman kita ni? So perbaikilah dan ceklah selalu diri kita, perbetulkan niat kita, reset niat selalu, ya Allah, jadikan aku hamba yang bersyukur, jadikan aku hamba yang reda dengan ujian-Mu, ya Allah. So yang ketiga, kalau kita nak rezeki kita lancar, stop merungut, stop komplain, jadilah hamba yang bersyukur dan bertakwa dengan sekecil-kecil nikmat Allah dan berterima kasih dengan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kenapa rezeki manusia bocor dan tersekat? Kerana kedekut dan haji bakhil kepada anak-anak dan isteri. Tak nak bagi nafkah, tak nak bagi pakai makan yang sebaiknya kepada mereka. Kita suami rezeki bocor, rezeki tersekat sebabnya tak tunaikan nafkah kepada isteri yang sebetulnya. Tak bagi kehidupan dan rumah tangga yang secukupnya dan sederhana serta elok untuk mereka. Pakai baju tak bertukar bertahun-tahun. Sepatutnya seorang suami ni, tanda dia menghargai dan berterima kasih kepada isteri adalah sesuatu yang diberikan walaupun tak mahal, walaupun tak orang kata tak branded, tetapi apa yang suami bagi sebenarnya, walaupun harganya cumalah mampu ikut gaji suami, tetapi bila isteri dapat pemberian daripada suami, isteri tu rasa dihargai sangat, isteri tu rasa happy sangat. So suami hargailah seorang isteri, yang mana isteri daripada dah melahirkan anak, dah membesarkan anak, dah mendidik anak dari rumah. So para suami hargai seorang isteri, jangan kedekut dengan isteri dan anak-anak. Contoh anak nak sekolah ni, bulan depan lagi beberapa hari nak sekolah kan. So suami persiapkan pakaian sekolah anak-anak, beg sekolah, kelengkapan apa semua mengikut kemampuan. Kalau dah ada tu, tak apa, yang masih elok tu masih boleh digunakan, tak ada masalah. Tetapi andai kita tengok baju anak kita tu dah lusuh sangat, andai kita tengok baju anak kita tu dah tak warna putih, dah warna kelabu, koyak rabak, hendaklah kita gantikan yang baru, insya-Allah. Sebab rezeki ni Allah bagi kalau kita lagi melayan anak-anak dan isteri dengan penuh kasih sayang, sebenarnya rezeki kita lagi Allah gandakan. Sebab kita happykan syurga hati kita, kita happykan qurratu ayun kita, isteri kita yang banyak bersusah payah berkorban, kita bagi macam-macam, and then kita happykan anak-anak kita. So rezeki suami lagi Allah gandakan. Allah bagi naik pangkat, Allah bagi naik gaji, asbab kita menyantuni dan menghargai isteri dan anak-anak di rumah. So para suami, hargai anak-anak dan isteri, jangan kedekut. Selagi tidak membazir dan bersederhana, tak ada masalah. Itulah tanda kita appreciate dan hargai mereka yang terdekat dengan kita, insya-Allah. Okey, yang kelima, punca rezeki kita tersekat adalah kerana kita seorang yang tidak sabar dan pemarah. Kita hot temper, emosi kita tak stabil. Yang kita tahu nak marah tak kena dengan tempat. Yang kita tahu kita nak lepaskan geram, nak baling barang itu ini, nak pecahkan baling handphone sana sini. Macam kita ni orang kaya. So, seorang manusia, dia kena bersabar. Kena faham situasi setiap orang. Kena faham keadaan setiap orang. Sebab apa Allah tentukan kita sekian-sekian, sesungguhnya qada dan qadar Allah itu mengajar kita erti sabar. Allah tentukan, contohlah, kita order barang, tiba-tiba lambat sampai kan. Bukan, semua tu di luar expectation kita. Semua tu di luar kita punya kemampuan. Tetapi Allah dah tetapkan begitu. Contoh barang pending lama. Itu bukan kita punya kemampuan, bukan kemampuan manusia. Yang kita hanya mampu adalah bersabar, bersyukur dan reda. Dan kita terangkanlah baik-baik dekat customer. Sorry ya, barang lambat sikit sebab overload sangat, order masuk beratus-ratus setiap hari. So kita fahamkan, kita cuba terangkan. Jangan kita pun ikut down, jangan kita pun ikut tak explain dekat customer bahawa situasi kita sekarang ni
Lagi-lagi di hujung tahun ni, barang sangat lambat lagi bertembung dengan cuti-cuti umum. So kita terangkanlah kepada customer kita. Kita terangkanlah kepada mereka supaya mereka sabar. Sabar tu adalah kunci syurga. Kalau kita perkara sekecil ni pun kita tak mampu nak bersabar, macam mana Allah nak gandakan lagi rezeki kita? Jangan pelik kenapa rezeki kita tersekat. Sebab kita tak cuba nak memahami situasi orang lain. Kita tak cuba nak memahami keadaan yang memang Allah dah tetapkan. Sesungguhnya Allah dah tetapkan sebegitu sebegini. Kita kena reda, kita kena sabar dan explain baik-baik pada customer kita. Jangan kita pun ikut down, jangan kita pun ikut merungut, jangan kita pun ikut menambah bara api lagi. Tetapi tenangkan customer kita, tenangkan dan beritahu situasi yang sebenar. Jangan berdolak dalih. Kita kalau nak rezeki kita berkat, kita jujur dengan customer. Bagi tahu sahaja situasi yang sebenar. Contoh, bagi tahu barang memang belum sampai lagi. Kita bagi tahu macam tu. Jangan kita cakap barang ni insya-Allah akan sampai hari Isnin. Padahal kita sendiri tak tahu. Kita sendiri tak boleh jangka bila barang tu boleh sampai. So kita terangkan bahawa kita cakap dengan dia, sabarlah, insya-Allah barang ni akan sampai sikit masa lagi. Insya-Allah kami akan update nombor tracking lepas barang sampai dan kami sendiri bertanggungjawab atas barang ni sampai tepat pada masanya, insya-Allah pada alamat tuan-puan, insya-Allah. Okey, yang terakhir, punca rezeki manusia tersekat adalah kerana kita abaikan solat dan kurang berdoa. Kalau kita tak jaga solat, sebab tu rezeki kita tersekat. Sebabnya dalam solat kita itulah menentukan bagaimana baik dan buruknya rezeki kita. Kalau kita jaga solat awal waktu, insya-Allah rezeki pun sampai on time, tepat pada masanya. Tetapi kalau kita solat pun tunggang langgang, solat pun di hujung-hujung waktu, solat pun macam robot, tak ada tamak ninah, maka rezeki kita pun macam tu lah, tunggang langgang. Susah Allah nak bagi, rezeki tersekat, rezeki bocor sebab kita tak utamakan solat kita. Kita tak dulukan solat kita dan kita kurang memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hamba yang bertakwa, insya-Allah kita akan berdoa penuh kekhusyukan, kita akan berdoa dengan fokus, kita akan meminta kepada Allah dengan seikhlas hati kita. Insya-Allah kita tahu ud'uni istajib lakum. Doa-doa kita ni akan Allah angkat tepat pada masanya. Tak cepat, tak lambat, tetapi tepat pada masanya, insya-Allah. So, banyakkan bersabar, jaga solat kita. InsyaAllah rezeki kita akan sentiasa berkat. Rezeki kita akan mengalir laju bak air sungai yang mengalir tanpa henti, insyaAllah. Okey, Solehah doakan agar rezeki anda semua berkat dan sangat-sangat Allah redai seperti air zam-zam yang mengalir, insya-Allah. Semoga anda semua kaya, berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.